asing dalam semua sektor di negara kita. Pak Salak. Ya. Baik, Okey. terima kasih Yang Terima Amat kasih. Berhormat. Baik, kita betul markup di Pak Salak dulu. Okey, terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Soalan saya ada dua. Pertama, bagaimana apakah langkah-langkah kerajaan untuk meningkatkan harga sawit kembali kepada seperti dulu 1,200 satu tan yang memberi manfaat kepada semua pekebun kecil sawit. Dan yang kedua, ada satu projek hiliran daripada batang sawit yang dihancurkan dan dikeringkan untuk penanaman penghasilan cendawan Vivarella yang digunakan untuk makanan. Terima kasih. ya, Tangga Batu. Yang betul. Masa saya dah habis. Saya nak minta panduan. Yang Berhormat perlu berapa lama? Kalau selepas ini saya tak banyak lagi, ada satu topik utama yang saya nak sentuh. Mungkin saya perlukan dalam 10 minit saja. Silakan. Terima kasih. 10 minit. Sila Tangga Batu. Ini soalan Baik, terakhir terima lah kasih Yang mungkin. Berhormat. Ya. Baik, saya mencadangkan dalam ucapan bahasan titah saya supaya kita akui bahawa Markop ni dia mendapat biaya daripada grant, matching grant daripada kerajaan 30 juta dan industri 1 juta. Tapi masalahnya sebab bila diletakkan di bawah penilaian MPOB, saya melihat dia progress tu slow. Kita tahu bahawa ada exoskeleton, drone dan sebagainya. Tapi cadangan saya supaya diletakkan penilaian ini di bawah industri sendiri, SMW, Kuala Lumpur dan sebagainya, supaya kerana mereka lah industry player, pemain industri, supaya program mekanisasi ini dapat dipercepatkan bagi menyelesaikan masalah tenaga buruh lah. Itu cadangan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Saya ambil pandangan dan cadangan Yang Berhormat Pasir Salak itu bagaimana kita nak melihat supaya harga kelapa sawit pun akan kekal stabil. Bagaimana saya katakan, sama macam getah, kelapa sawit harganya bergantung dengan permintaan dan penawaran dan juga bergantung keadaan iklim global. Dan sudah pasti kita tidak dapat menentukan harga pada kadar tertentu. Ianya bergantung dengan permintaan dan penawaran. Tapi yang lebih utama ialah bagaimana kita nak menstabilkan harga dan fokuskan kepada hasilan dan juga the end products daripada kelapa sawit itu. Supaya ianya bukan kita lebih utama ialah produk-produk hiliran supaya ianya dapat meningkatkan lebih banyak pendapatan kepada bukan saja pekebun kecil tapi the whole value chain itulah. Dan untuk Tangga Batu, saya mengambil maklum pandangan itu. Sebenarnya kita juga sedang melihat bagaimana kita dapat melihat MPOB, MPOC, semua agensi kita supaya ianya lebih berpaksikan kepada keperluan industri dan juga melihat kepada keseluruhan stakeholders dalam industri tersebut. Malahan pengerusinya dan apa juga akan kita lihat supaya yang menerajui nanti adalah mereka yang ada kepakaran dan profesional dalam bidang yang diperlukan. Yang lebih utama juga sekarang ini ialah untuk melihat cabaran dalam industri kelapa sawit ialah apa yang dikenalkan oleh European Union, iaitu European Union Deforestation Regulation, EUDR. Ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tangga Batu. Kalau kita Yang Berhormat Puncak Borneo dan juga Yang Berhormat Tangga Batu, di mana kita melihat bahawa kalau kita tidak berhati-hati, apa pun kita laksanakan dalam negara kita, kalau usaha EUDR ini, ianya sebenarnya boleh memberi kesan yang negatif kepada keseluruhan industri kelapa sawit, khususnya pekebun-pekebun kecil akan terjejas. Sebab itu saya minta sokongan daripada semua ahli berhormat untuk sama-sama kita bersuara. Kalau ada kawan-kawan di kalangan ahli parlimen EU itu, untuk kita berhubung dengan mereka menyatakan bahawa apa yang mereka perkenalkan sebenarnya akan menjejaskan negara kita. Sebab di peringkat negara kita, pematuhan kepada sama ada SDG ataupun nak menjaga environment, semua kita menjaga. EU pun jaga, kita pun menjaga. Dan komitmen kita ialah kita committed kepada United Nations punya Green Initiative. Sebab itu kita memberi komitmen, MSPO kita perkenalkan untuk pastikan kita dalam usaha kita
melaksanakan program peladangan, kita juga menjaga alam sekitar kita. Tapi pada masa yang sama, United Nations juga mengatakan bahawa kita perlu menjaga penduduk kita untuk memastikan kemiskinan ini dapat dikurangkan, dan usahanya ialah melalui ladang-ladang kelapa sawit. Dengan usaha-usaha ini, maka kita mengharapkan kita juga akan dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Mereka yang miskin akan dapat ada usaha dengan penanaman kelapa sawit dan sebagainya. Jadi inilah komitmen yang bersama kita patut buat supaya European Union ini bila mengenakan EUDR, dia tidak meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berisiko tinggi. Ini tidak adil untuk kita. Sebab usaha yang kita laksanakan begitu banyak sekali untuk mematuhi segala kehendak mereka dan sebagainya. Sebab itu saya menyarankan supaya kita nanti akan bersama dengan Indonesia, di mana saya sudah melawat Indonesia dan Indonesia dah bersetuju. Secara bersama kita akan mengadakan mission kepada Europe untuk kita berbincang dan memastikan bahawa Malaysia tidak akan disenaraikan sebuah negara yang berisiko tinggi. Sebab kita dah memberi komitmen, kita dah melaksanakan program, dan program kita bukan saja untuk ekonomi negara kita, tapi juga dalam usaha kita membantu pekerja kecil dalam sudut kemiskinan untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Sebab itu kita menuntut supaya European Union ini akan memberi secara bertulis kepada kita bahawa Malaysia tidak akan dijadikan sebuah negara yang berisiko tinggi dalam konteks EUDR itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Dato' Speaker, Puncak Borneo ingin penjelasan. Puncak Borneo, saya tidak membenar, saya nak minta Menteri habiskan ucapan. Silakan Yang Berhormat Menteri. minta maaf Puncak Borneo. Saya tahu Puncak Borneo begitu dekat di hati beliau untuk memperjuangkan perkara ini. Tapi memadai dengan waktu yang begitu singkat ini, sebab saya dah mengambil masa, sahabat saya sebelah ini, Menteri Pengangkutan, dah menunggu bersedia untuk menggolong. Yang kedua, kita mengharapkan juga pihak EU akan mengiktiraf usaha kita dalam kita membangunkan standard MSPO supaya kita pematuhan kepada kehendak alam sekitar, kepada deforestation yang sekarang ini di mana kita tidak ada membuka lagi hutan-hutan baru. Malahan kita mematuhi dari segi semua standard international sekalipun. Dan usaha kita supaya pekebun-pekebun kecil ini tidak akan dinafikan dari segi konteks dalam United Nations Development Goal, untuk mereka tidak terjejas dalam usaha kita mengangkat mereka dari segi kemiskinan itu tadi. Sebab itu kita melihat bahawa EU sepatut mengiktiraf usaha kita bahawa the smallholders ini terutamanya adalah memainkan peranan amat penting, sebab hampir 400,000 mereka yang berada dalam negara kita. Dan apa-apa perkara pun kita minta EU akan membuat consultation lah dengan izin, supaya apa-apa mereka nak buat, dia kena consult kita juga sebagai negara pengeluar. Sebab secara bersama saya kira kita boleh mematuhi, dan niat kita adalah bersama dengan mereka juga supaya keadaan alam sekitar, kesihatan dan keseluruhan kelestarian dunia kita ini akan terpelihara. Sebab itulah Yang Berhormat Speaker, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian. Tapi apa yang saya nak kongsi bersama, komitmen di peringkat kementerian ialah untuk kita bersama-sama memastikan usaha kita untuk mengangkat peladangan komoditi yang memainkan peranan begitu besar untuk negara kita, sama ada dari segi pengeluaran ekspornya, hasilan pendapatan kita, dan bagaimana kita menjaga pekebun kecil ini akan dapat kita teruskan secara bersama. Untuk itulah kita juga melihat bahawa the future, dengan izin, ialah bidang-bidang baru yang kita nak ceburi dalam bidang fiber, sama ada yang berbentuk biogesim yang mungkin fiber, sama ada kenaf dan sebagainya, dan kita jangkakan ianya boleh menarik pelaburan sehingga 10 bilion ringgit menjelang 2025. Dan begitu juga dengan getah, usaha kita untuk penanaman semula getah dan sebagainya, sebab getah dari segi saintifiknya didapati bahawa getah boleh menyelamatkan ataupun mengambil karbon lebih baik lagi untuk carbon credit. Getah adalah tumbuhan
bukan sahaja dikira dah diiktiraf sebagai forest product, tapi juga boleh memainkan peranan untuk menyerap karbon. Dan bagi kita di peringkat kementerian sekarang ini, karbon kita bukan sahaja melihat dari segi storage. Karbon patut dilihat sebagai satu komoditi. Dan kalau ini dapat dilihat, maka insya-Allah pekebun-pekebun kecil bukan sahaja mengeluarkan getah, tapi bila dia menanam pokok getah, dia juga akan dapat berurusan dari segi kredit trading, carbon trading. Itu yang kita nak lihat, dan ini akan menambah pendapatan mereka. Dan inilah arah tuju yang ingin kita bawa, dan diharapkan kita dapat bersama. Dan terima kasih kepada semua yang berhormat memberi sokongan, pandangan, cadangan, dan insya-Allah kita akan mengambil kira semua pandangan tersebut. Dan siapa yang berminat boleh datang berjumpa dengan saya dan kementerian kita untuk sama-sama kita memikirkan cara seterusnya bagaimana kita nak mengembangkan dan memastikan agrokomoditi kita akan terus berkembang, akan menghasilkan pendapatan kepada negara kita, dan pada masa sama meningkatkan pendapatan pekebun-pekebun kecil negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Patra Jaya, jawapan yang komprehensif. Selanjutnya saya menjemput Yang Amat Berhormat daripada Kementerian Pengangkutan untuk menjawab. Ya. Terima kasih kepada Datuk Ketua, salam sejahtera, salam perpaduan. Tuan Ketua, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 20 ahli yang berhormat terhadap Kementerian Pengangkutan kerana telah membahaskan dan menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tugas Kementerian Pengangkutan. Izinkan saya namakan satu persatu ahli-ahli yang berhormat yang telah pun menyentuh isu-isu berkenaan dengan pengangkutan, iaitu Yang Berhormat Tumpat, Air Hitam, Jelebu, Miri, Sibu, Bagan, Langkawi, Korakrai, Keruang, Padang Serai, Petaling Jaya, Kuala Kedah, Merbok, Kudat, Hulu Langat, Hulu Selangor, Sabak Benam, Padang Besar dan Lubuk Antu. Tuan Ketua, dengan izin Tuan Ketua, saya hanya menjawab sekiranya ada ahli yang berhormat yang membangkitkan isu itu berada dalam Dewan. Yang pertamanya, Yang Berhormat Air Hitam, saya difahamkan beliau ada di Kamar Khas, tidak berada dalam Dewan, jadi saya tak menjawab Air Hitam. Seterusnya, Yang Berhormat Tumpat dan Jelebu membangkitkan isu jajaran ECRL. Tumpat ada? Tumpat dan Jelebu pun tak ada. Okey. Seterusnya, Yang Berhormat Korakrai. Korakrai pun tak ada? Okey. Okey. Walaupun Korakrai tak ada, saya nak jawab isu ini berkenaan sebab KTM Dabung. Yang Berhormat Korakrai telah membangkitkan supaya projek naik taraf stesen KTM Dabung yang baru dipercepatkan bagi keselesaan pengguna. Untuk makluman Yang Berhormat Korakrai, Kementerian Pengangkutan sentiasa memberikan tumpuan terhadap keselamatan dan keselesaan pengguna di stesen-stesen kereta api, khususnya di lokasi popular seperti stesen Dabung, Kelantan. Kementerian menyedari terdapat keperluan untuk menyediakan kemudahan di stesen tersebut agar lebih selesa. Dan juga kita tahu bahawa ia menjadi satu lokasi pilihan pelancong tempatan dan luar negara ekoran fenomena Train to Dabung. Selain itu, stesen tersebut juga memberikan perkhidmatan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan Dabung, satu-satunya sekolah menengah terhampir, sebagai perhentian selepas membuat perjalanan dari hentian Koragris, stesen Bukit Abu dan hentian-hentian kereta api kecil yang lain di sepanjang laluan Gua Musang ke Wakaf Baru. Ridership stesen Dabung yang meningkat mendorong kepada Perbadanan Aset Kereta Api untuk menyumbang sebuah perpustakaan mini pada akhir tahun 2020. Pada masa ini, Kementerian Pengangkutan sedang meneliti skop yang sesuai untuk menambah baik stesen Dabung agar dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna rel yang semakin bertambah. Semua aspek termasuk komersial, kewangan dan teknikal akan diambil kira dalam penelitian tersebut. Satu perkara yang saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat Korakrai dan juga Yang Berhormat daripada Kelantan, iaitu satu inisiatif yang baru telah pun dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pengangkutan, iaitu menawarkan perkhidmatan train percuma kepada golongan OKU dan juga semua pelajar di stesen-stesen KTM komuter sepanjang laluan komuter di Lembah Kelang, di komuter utara dan juga di antara laluan KTM di Pantai Timur. Ini khususnya memberikan manfaat kepada masyarakat di negeri Kelantan, khususnya pelajar-pelajar sekolah yang mendapat perkhidmatan percuma menggunakan train KTM daripada rumah mereka ke sekolah-sekolah.
Ini membuktikan bahawa kerajaan pada hari ini tidak menganaktirikan kebajikan rakyat di negeri Kelantan, dan kita akan terus menambah baik perkhidmatan KTM ini di negeri Kelantan. Dan saya berharap ahli-ahli yang berhormat dapat membantu mempromosikan perkhidmatan ini dan inisiatif ini kepada masyarakat di sekitar laluan kereta api di Pantai Timur. Datuk Ketua, seterusnya Yang Berhormat Keluang juga tidak ada dalam Dewan, saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Petaling Jaya tak ada dalam Dewan. Tumpat dah masuk ni. Tumpat. Yang Berhormat Tumpat berkenaan dengan ECRL. Untuk makluman Yang Berhormat Tumpat, kerajaan telah mengadakan rundingan sebanyak 2 kali bersama pihak kontraktor utama iaitu syarikat CCCC bagi mendapatkan nilai yang lebih baik pada harga yang lebih kompetitif, dan telah berjaya menjimatkan kos sebanyak 11 bilion melalui usaha perundingan yang berkesan. Antara semakan semula yang dilakukan termasuk menjajakan semula Seksyen A, Kota Baru Kedungun, agar menjauhi pantai bagi meningkatkan keselamatan dan kecekapan operasi ECRL Kelang, serta penjajaran semula Seksyen C, Temelur Pelabuhan Kelang bagi meningkatkan kecekapan operasi kargo. Pada masa ini, jajaran ECRL telah dimuktamadkan dari Tunjung, Kota Baru, Kelantan dan berakhir di Pelabuhan Kelang, Selangor sepanjang 665 km dengan 20 stesen. Walau bagaimanapun, cadangan ini boleh dibangunkan sebagai fasa seterusnya pada masa hadapan bagi projek ECRL tertakluk kepada keputusan kerajaan. Yes. Terima kasih kepada Yang Menteri. Saya difahamkan bahawa kerajaan pada masa dulu di bawah Perdana Menteri ke-9 menyebut tentang akan ada pembinaan jambatan daripada Pengkalan Kubur ke Tak Bai. Jadi kalau jambatan Pengkalan Kubur Tak Bai itu dibina dan tidak ada sesi ECRL di Pengkalan Kubur, maka dia akan mempunyai jarak di antara Kota Baru dengan Pengkalan Kubur, kerana jarak Kota Baru Pengkalan Kubur lebih kurang dalam 40 km. Jadi saya harap pihak kerajaan akan mempertimbangkan untuk sesen bagi ECRL ini. Memang kita faham jajaran tersebut, memang ada optional dari segi pembinaan stesen tersebut apabila ada keperluannya, dan kita akan lihat kembali. Apa yang kita laksanakan pada ketika ini ialah apa yang telah pun diputuskan pada ketika ini, dan apa-apa pembinaan stesen baru ataupun tambahan landasan itu boleh dipertimbangkan apabila keperluannya meningkat. Yang Berhormat Hulu Langat, ada? Yang Berhormat Hulu Langat membangkitkan isu berkaitan harga yuran lesen memandu. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Jabatan Pengangkutan Jalan telah menetapkan harga siling atau harga maksimum yang boleh dikenakan kepada calon bagi mendapatkan suatu permohonan lesen memandu mengikut kelas-kelas kenderaan motor. Kadar harga siling yang telah ditetapkan ini mengandungi elemen-elemen kos tetap yang perlu ditanggung oleh pihak institut memandu dan fee perkhidmatan kerajaan. Antara elemen kos tetap yang telah diambil kira di dalam kadar harga siling ini adalah fee pendaftaran, kadar sewaan ruang pejabat, sewa kenderaan, bayaran kelas, teori dan praktikal, kos tenaga pengajar, bayaran ujian berkomputer, yuran perkhidmatan dan kos utiliti. Penetapan kadar siling ataupun harga maksima yang boleh dikenakan oleh institut memandu kepada calon adalah merupakan satu kaedah bagi mewujudkan satu persaingan yang sihat di kalangan IM untuk meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan mereka. Okay. Namun begitu, sekiranya IM mengenakan charge tambahan atau di luar daripada elemen kos yang telah ditetapkan di bawah harga siling, maka pihak IM perlu menyatakan secara terperinci setiap elemen kos tambahan yang dikenakan kepada calon. Pihak IM juga perlu mendapatkan persetujuan calon ke atas charge tambahan yang dikenakan oleh pihak IM bagi mengelakkan sebarang permasalahan antara kedua-dua belah pihak. Secara umumnya, antara elemen ataupun pakej tambahan yang sering disediakan oleh IM termasuklah kemudahan pengangkutan daripada rumah ke lokasi, penyediaan makan minum dan sebagainya. Elemen kos tambahan sebegini yang kebiasaannya menjadikan harga bayaran terkumpul yang perlu dibayar oleh calon adalah melebihi daripada harga had ceiling. Jadi saya nak nasihatkan Yang Berhormat supaya kalau ada apa-apa aduan daripada pelajar-pelajar ataupun daripada masyarakat, bolehlah nasihatkan kepada mereka bahawa ada elemen kos ini yang boleh dikecualikan supaya mereka tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan perkhidmatan secara keseluruhannya. Sebab ada elemen-elemen seperti katakan perkhidmatan hantar balik dari rumah ke IM, itu boleh dikecualikan. Itu tak menjadi masalah. Jadi ini perlu difahami oleh pihak orang ramai. Datuk Ketua, seterusnya juga Yang Berhormat Hulu Langat mencadangkan kerajaan meletakkan harga lantai bagi bayaran perkhidmatan e-hailing. Bayaran pemandu adalah melibatkan business arrangement dan sebarang penetapan hak bagi mengawal selia kadar tambang ini
memerlukan kajian yang terperinci kerana melibatkan kepada pindaan Akta 715 dan juga peraturan kadar tambang untuk dibawa ke Parlimen bagi tujuan kelulusan. E-hailing merupakan industri gig ekonomi di mana hanya berdasarkan konsep market driven bagi menjalani kelestarian industri. Kerajaan tidak berhasrat untuk mengubah keperluan pasaran dan tumpuan adalah diberikan kepada isu kebajikan dan keselamatan pemandu dan penumpang. Kerajaan juga mewajibkan insurans Pekeso bagi pemandu dan pemeriksaan berkala bagi kenderaan e-hailing. Saya faham apa yang diperjuangkan oleh Yang Berhormat Pelulangan kerana memang saya pun semalam ada berjumpa dengan pihak Persatuan Pemandu E-hailing dan antara perkara yang dinyatakan ialah bagaimana kita membantu dari segi meletakkan harga ceiling ataupun harga lantai. Jadi memang ini adalah satu isu yang perlu kita imbangkan baik buruknya. Sudah tentu pada ketika ini mungkin harga yang kompetitif itu dia memberikan kelebihan kepada penumpang-penumpang. Jadi apabila kita meletakkan sesuatu dasar untuk meletakkan harga lantai, kemungkinan ia juga akan mengubah landscape kadar ataupun harga e-hailing ini. Yang selama ini dia merupakan dynamic pricing. Dia ikut kepada keadaan pasaran. Demand yang lebih tinggi sudah tentu yurannya ataupun tambangnya lebih tinggi. Tetapi kalau kita dapat mengimbangkan dari segi penawarannya, maka harga kepada penumpang juga akan lebih kompetitif. Jadi cadangan untuk meletakkan harga lantai itu kita perlu lihat dengan lebih teliti sebelum sebarang pelaksanaan dilakukan. Terima kasih, Yang Hormat Timbalan Speaker. Saya ingin bertanya kepada Yang Hormat Menteri, dalam proses pemulihan ekonomi sekarang ini dalam konteks kos sara hidup yang tinggi sekarang, ada atau tidak kemungkinan Kementerian Pengangkutan akan menurunkan kadar cukai jalan kenderaan di negara kita? Terima kasih. Cukai jalan belum ada apa-apa keputusan untuk diturunkan. Tetapi memang saya dalam di bahagian Kementerian Pengangkutan memang mengharapkan satu kaji semula terhadap struktur bagaimana cukai jalan kita diletakkan ataupun dihargakan. Itu memang perlu satu kajian yang menyeluruh untuk melihat kepada struktur cukai jalan kita. Setakat ini Yang Berhormat kena juga memahami bahawa kutipan daripada cukai jalan itu juga merupakan satu hasil yang besar kepada kerajaan. Daripada cukai jalan sahaja hampir 3 bilion untuk hasil kerajaan. Jadi memandangkan keadaan kekurangan hasil yang kita hadapi pada hari ini, memang sebarang keputusan untuk menurunkan cukai jalan itu akan juga memberikan impak negatif kepada hasil kerajaan. Jadi setakat ini memang belum ada keputusan untuk menurunkan cukai jalan. Namun begitu saya kira dan saya akan mempertimbangkan supaya struktur cukai jalan itu dikaji semula. Terima kasih. Mohon Menteri Kuantan. Mohon celah, boleh? Terima kasih. Saya merujuk kembali kepada soalan cukai jalan. Saya ingin dapat klarifikasi daripada pihak Menteri. Selepas tamatnya tax free untuk kereta EV pada akhir tahun 2025, boleh tak Menteri jelaskan apakah cara untuk kira untuk EV, untuk road tax EV, dan adakah dia akan lebih tinggi daripada kereta konvensional IC atau lebih rendah? Terima kasih. Untuk cara pengiraan cukai jalan EV, memang saya tahu bahawa mungkin Yang Berhormat merujuk kepada satu andaian ataupun kajian yang dibuat oleh sebuah portal baru-baru ini yang menunjukkan bahawa mungkin cukai jalan yang dikenakan kepada EV itu menjangkaui ribu-ribu ringgit, malah lebih tinggi daripada kereta-kereta biasa. Memang setakat ini kita ada tax holiday kepada kereta-kereta EV sampai tahun 2025 tidak perlu dibayar cukai jalan. Tetapi memang dalam tempoh ini seperti yang saya nyatakan tadi, saya akan meminta pegawai-pegawai di Kementerian Pengangkutan khususnya bahagian darat untuk mengkaji semula bagaimana kita nak tax EV ini. Memang ini memang kena kita membuat satu kajian yang menyeluruh supaya struktur cukai jalan untuk kereta EV ini juga kena dia ada serari dengan dasar kita mempromosikan kereta EV. Seperti yang ingin dihasratkan oleh Yang Berhormat, saya faham bahawa apabila kita nak menggalakkan penggunaan EV, dia dari segi pelbagai insentif itu perlu ada. Dari segi cukai jalan yang kompetitif, dari segi charging station, fasilitiesnya dan sebagainya, keseluruhan ekosistem untuk menggalakkan EV itu perlu ada sebelum kita dapat menggalakkan penggunaan EV. Jadi saya menyambut baik apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat dan kita akan lihat bagaimana untuk
mengira cara pencukaian kepada kereta-kereta EV. Ya. Okey, Kuantan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan demerit untuk pemandu kenderaan berat. Jadi ketika ini apabila mereka telah dipotong, mereka telah habis, lesen akan digantung daripada memandulah. Jadi adakah pihak kerajaan ingin meneruskan tentang perkara tersebut ataupun mengurangkan, kerana apabila mereka lesen mereka digantung sepenuhnya dalam tempoh beberapa masa, mereka tidak boleh mencari rezeki dan juga tidak boleh memandu dengan menggunakan kenderaan-kenderaan biasalah. Jadi keadaan ini menyebabkan mereka memandu dalam keadaan tidak ada lesen ibaratnya. Jadi adakah perkara ini akan diteruskan ataupun diberi kerenganan sedikit kepada mereka untuk kenderaan-kenderaan biasa agar mereka dapat pergi mencari makanan dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih tuan. Saya ingin bertanya tentang adakah kerajaan bercadang untuk membuat kerjasama di antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Sumber Manusia bagi memastikan bahawa semua pemandu Grab dan juga e-hailing dalam kadar, sekiranya ditetapkan kadar ceiling bagi fee mereka ini, dimasukkan terus pembayaran untuk SKSPS. Sekarang ini untuk skim keselamatan pekerja salaan sendiri, mereka kena hadir ke Perkeso untuk bayar, tapi kebanyakan daripada mereka ni tak bayar. Jadi kalau kita masukkan terus sebagai polisi kerajaan supaya terus mereka ini akan tercover di bawah Perkeso supaya keselamatan dan kebajikan pekerja-pekerja dapat dijaga oleh semua pihak. Terima kasih. Ya, yang pertamanya berkenaan dengan Yang Berhormat Kuantan, walaupun tidak bersangkut paut dengan hujah asal, isu demerit ini memang ada, sedia ada ni. Memang sedia ada. Tapi sekejap, sebelum demerit ini memang ada. Cuma dari segi untuk melihat bagaimana penguasaan itu, saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Kadang-kadang apabila seseorang pemandu itu disaman ataupun dihadapkan ke mahkamah, maka dia tak boleh ada lesen dan tidak boleh memandu untuk mencari nafkah hidup dan sebagainya. Dari segi penguasaan mungkin kita perlu lihat kembali bagaimana cara penguasaan yang lebih praktikal yang juga dapat memberikan sedikit ruang untuk mereka mencari nafkah hidup. Itu perlu diperimbangkan. Tetapi apapun, kita juga tidak boleh memberikan satu mesej yang bahawa kita terlalu longgar dari segi penguasaan. Yang kedua berkenaan dengan isu pembayaran Perkeso ni. Apa yang ada sekarang ini ialah sebab hubungan antara pemandu e-hailing dengan syarikat e-HO, dia bukannya antara majikan dengan pekerja. Dia sebagai apa yang dikatakan sebagai partners, driver partners. Jadi pemandu e-hailing ini bukannya pekerja kepada syarikat. Jadi untuk mewajibkan syarikat membayar, memotong daripada allowance mereka ataupun tambang mereka untuk dibayar kepada Perkeso, saya tak boleh menjawab bagi pihak Kementerian Sumber Manusia, tapi saya faham apa yang dihasratkan supaya memastikan pemandu-pemandu ini di-cover di bawah Perkeso. Itu hasrat yang juga saya boleh kongsikan dan saya juga boleh bersetuju, tetapi dari segi mekanismenya perlu dilihat oleh Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri ni soal berkaitan dengan pemandu mabuk ni. Saya nak mencadangkan kalau boleh kerajaan mengenakan tindakan yang amat keras lah. Maksudnya kepada pemandu-pemandu mabuk ni. Sebab dia melibatkan soal nyawa kan, berlaku pelanggaran dan sebagainya, hilang nyawa, hilang anggota keluarga dan melibatkan kemusnahan harta benda. Jadi saya minta sedikit pandangan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ulul Langat. Pemandu mabuk ini bukannya dalam tajuk sebenar ni. Cuma pemandu mabuk ini memang kita telah pun meminta perlembagaan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk meletakkan satu hukuman yang cukup berat kepada mana-mana pemandu dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kemalangan maut. Malah pemandu mabuk yang memandu itu memang dikenakan satu hukuman yang berat. Ini kita terserah kepada pihak penguasa untuk menjalankan penguasaan. Undang-undang sudah sedia ada. Cuma kita juga kena memberikan mesej bahawa kemalangan di jalan raya ini bukan sahaja disebabkan oleh pemandu mabuk. Ya, salah satu kategorinya pemandu mabuk. Tetapi juga banyak lagi kategori lain termasuk pemandu yang cuai, pemandu yang dalam keadaan membahayakan, pengambilan dada dan sebagainya juga merupakan satu punca kepada kemalangan-kemalangan yang berlaku dalam kemalangan di jalan raya kita. Jadi memang fokus kita ialah untuk memastikan jalan raya kita ini lebih selamat. Apa juga punca
yang menyebabkan keselamatan jalan raya ini, kita akan ambil tindakan dan juga penguasaan yang lebih tegas lagi. Sahabat bernam. Sahabat bernam. Sahabat bernam? Boleh. Belum lagi. Belum sampai. Keluang. Bukan. Keluang dah sejak, nanti belum. Masih soalan yang berkaitan lesen mandu. Ya, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apakah alasan munasabah lesen memandu perlu dihidupkan setiap kali mati? Maksud saya, lesen yang mati perlu dihidupkan dan kenakan bayaran. Sedangkan pemandu itu telah menjalani ujian lesen, kan? Dah lulus, dah boleh mandu. Tak boleh ke bagi sekali bayar je? Sebab boleh ke saya beranggapan lesen memandu ni macam sijil nikah? Dah dapat, tiap tahun tak perlu nak hidupkan. Macam tu. Pakai je kenderaan tu sampai selagi boleh. Adakah ini apabila dimansuhkan baik untuk pengguna-pengguna jalan raya yang ada lesen, tetapi tidak baik dari segi pendapatan negara? Itu pertama. Yang kedua, adakah perlu yang pemegang lesen kenderaan perniagaan saja dikenakan bayaran setiap kali mati? Yang untuk lesen kegunaan kenderaan sendiri tak perlu. Jadi ini memberikan kebaikan kepada rakyat. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat, sebenarnya bukannya lesen mati. Cuma tariknya sudah melebihi ataupun tarik luput. Dia bukannya dihidupkan semula. Apabila dibayarkan semula, maksudnya tempoh sal itu akan dapat dilanjutkan. Saya faham apa yang dimaksudkan. Memang saya pun dalam media sosial saya ada pelbagai cadangan supaya lesen memandu ini sekaligus. Bayar sekali, dia seumur hidup boleh gunakan lesen itu. Memang itu satu cadangan yang perlu kita teliti dan dia juga memberikan kesan dari segi implikasi kewangan kepada kerajaan. Sebab apabila lesen yuran itu dikutip setiap tahun, dia juga menyumbang kepada hasil kerajaan. Salah satu hasil kerajaan melalui JPJ. Cuma memang saya nak juga menyatakan bahawa dalam Dewan Yang Mulia ini, saya juga telah meminta supaya pegawai Kementerian Pengangkutan untuk memberikan kelonggaran. Dan memang saya belum mendapat paper tersebut, tetapi saya telah meminta supaya pegawai membuat paper supaya membenarkan pemandu-pemandu ini boleh bayar sehingga 10 tahun. Setakat ini 5 tahun. Lesen boleh diperbarui 5 tahun saja. Saya minta supaya bagi terus 10 tahun. Mungkin kalau bayar sekaligus 10 tahun, mungkin kita boleh memberikan sedikit potongan dari segi yuran lesen memandu tersebut untuk menggalakkan supaya rakyat juga memperbaharui lesen itu untuk satu tempoh yang lebih panjang. Itu cadangan yang mungkin akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Ada lagi? Menteri, saya ada pertanyaan mengenai lesen. Adakah pihak kementerian bercadang untuk meneruskan program bantuan lesen memandu ataupun lesen berkelompok kepada mereka golongan B40 yang kurang berkemampuan serta pelajar-pelajar yang berusia 16 tahun ke atas? Itu memang program itu memang ada, masih ada untuk lesen kategori B2 untuk motosikal. Memang ada. Tahun ini memang kita akan ada laksanakan program-program, tetapi seperti biasa kekangan bajet kita tak bolehlah melaksanakan di kebanyakan tempat ataupun di semua tempat, tetapi kita akan buat kalau boleh di setiap negeri kita akan buat projek-projek supaya memberikan kemudahan ini kepada golongan P40 khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Menteri, minta laluan Kulim. Ya. Okey, saya nak bertanya tentang road tax. Tadi ada diberitahu tentang pendapatan negara adalah juga daripada cukai jalan. Tetapi pertanyaan saya sekarang, kenapa masih wujud lagi road tax terbang? Iaitu yang mana saya tengok road tax terbang ni dia sebiji macam yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Maksud dia, dari mana dia mendapat sumber-sumber ni untuk mencetak road tax ni, Yang Berhormat? Yang Berhormat, dalam apa sistem pun ada juga unsur-unsur penipuan. Ini adalah perbuatan-perbuatan jenayah.
yang memang kita nak memerangi secara besar-besaran. Apa sahaja yang ditawarkan melalui media sosial, kata boleh dapat road tax, boleh dapat lesen memandu tanpa pergi ke JPJ dan sebagainya, semua itu adalah skim-skim penipuan dan adalah unsur-unsur jenayah yang kita nak memerangi secara besar-besaran. Jadi itu semuanya pemalsuan dokumen yang cuba dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan diri mereka. Ini digunakan untuk menjual. Ada pihak yang mengatakan bahawa dalam Facebook dan sebagainya, tak perlu pergi mengambil ujian, boleh dapat lesen memandu. Tak perlu pergi mendaftarkan kenderaan, boleh dapat road tax dan sebagainya. Semua ini adalah pemalsuan dokumen-dokumen penting kerajaan. Dan saya harap kalau Yang Berhormat ada maklumat seperti itu, serahkan kepada pihak kita, serahkan kepada pihak polis supaya tindakan boleh diambil terhadap pihak-pihak tersebut. Terima kasih, Muhammad. Ada, kalau boleh jawab, ada isu yang Kolkrai bangkitkan berkaitan dengan stesen kereta api Dabung. Jawab, Yang Berhormat. Sudah dalam handset nanti. Boleh cek balik handset. Sahabat bernam lagi. Keluang. Sahabat bernam satu lagi. Satu je. Minta jawab isu yang dibangkit oleh Keluang. Terima kasih, Menteri. Yang Berhormat, Keluang telah membangkitkan mengenai perancangan kementerian bagi mempertingkatkan perkhidmatan pengangkutan awam di bandar-bandar sekunder seperti di Keluang. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan dalam kerangka untuk melesengkan perkhidmatan bas on demand sebagai satu alternatif dan pilihan kepada pengguna terutama di bandar-bandar sekunder seperti yang dibangkitkan. Pada masa ini, Kementerian Pengangkutan melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD sedang melaksanakan proof of concept perkhidmatan bas on demand bagi tujuan pengumpulan data operasi serta permintaan pengguna sebelum diluluskan peraturan untuk pengawal seliaannya. POC ini dilaksanakan sehingga 31 Ogos 2024 dan terbuka kepada mana pihak yang berminat tertakluk kepada syarat penyertaan yang ditetapkan. Jadi apa-apa cadangan daripada mana-mana syarikat, bus on demand ini kita alu-alukan. Mereka boleh laksanakan sebagai pilot project. Dan juga minta kalau Menteri boleh bagi cadangan lah bagaimana wakil rakyat seperti saya sebagai wakil rakyat untuk Keluang boleh membantu supaya moda bus on demand ini boleh dilaksanakan dengan kadar segera, bukan sahaja tunggu second half of the year dengan izin, tetapi dengan segera supaya rakyat-rakyat mahir di luar sana boleh menikmati servis yang baik sebegini dengan teknologi yang tinggi dan ringankan kos pengangkutan mereka setiap hari. Terima kasih. Kita mengalung-alungkan mana-mana pihak untuk memohon kepada pihak APAD. Kita akan facilitate dan saya telah meminta pihak APAD untuk facilitate apa-apa permohonan terhadap lesen-lesen pengendari ini secara proof of concept. Dan saya mengalung-alungkan kalau ada pihak di Keluang yang ingin melaksanakan bus on demand ini ataupun di mana-mana bandar yang lain, kita tak ada masalah dan pihak APAD akan memberikan bantuan. Terima kasih, Menteri. Yang Berhormat Biri. Kuala Kedah. Padang Serai tak ada. Padang Serai ada. Sibu ada. Okey. Yang Berhormat, Sibu telah mencadangkan supaya kementerian meminta Air Asia untuk menambah baik perkhidmatan mereka dan tidak tangguh atau batal penerbangan tanpa alasan yang meyakinkan. Untuk makluman Yang Berhormat Sibu, Kementerian Pengangkutan melalui MAVCOM pada 5 Januari 2023 telah mengingatkan semua syarikat penerbangan untuk memperkukuhkan pengurusan pengendalian penundaan dan pembatalan penerbangan bertujuan untuk menambah baik komunikasi kepada penumpang serta menyediakan penjagaan dan keperluan seperti yang digariskan melalui Malaysian Aviation Consumer Protection Code 2016. Di samping itu, bagi memastikan syarikat penerbangan mematuhi jadual-jadual penerbangan yang telah ditetapkan, pihak MAVCOM sedang mempertimbangkan cadangan untuk mengenakan penalti kewangan kepada syarikat penerbangan atau tindakan-tindakan lain yang bersesuaian dengan syarat-syarat lesen yang ditetapkan. Cadangan ini boleh dilaksanakan dengan perubahan atau tambahan kepada syarat lesen sedia ada. Tindakan tegas seperti ini boleh diambil bagi memastikan kejadian pembatalan penjadualan semula penerbangan tidak berulang tanpa alasan. Okay. Itu jawapan kepada Yang Berhormat Sibu. Langkawi ada? Kuala Kedah pun ada, Kuala Kedah. Ada, sebentar lagi. Yang Langkawi dulu. Yang Berhormat Langkawi boleh, telah... Yang Berhormat, saya mencelah dulu sebelum Yang Berhormat jawab. Saya pun belum jawab, Yang Berhormat. Bagi Menteri jawab dulu. Okay. Sepintas lalulah. Okay. Penyalahgunaan dada. Apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi ialah penyalahgunaan dada dalam karangan juruterbang. Memang
profession juruterbang ini adalah satu profession yang cukup ketat dan kita mengambil serius apa-apa penyalahgunaan dadah dalam perkara ini. Dan sudah tentu pihak CAM ada prosedur yang khusus untuk memastikan bahawa juruterbang kita bebas daripada dadah. Tetapi saya juga berharap tidak ada dakwaan-dakwaan yang sweeping statement ataupun terlalu general kepada profession ini. Sebab juruterbang ini kita tahu bahawa ini satu profession yang cukup penting. Sebab mana-mana juruterbang yang dilesenkan itu dia membawa satu pesawat membawa ratusan penumpang. Jadi kita juga tidak boleh menimbulkan keraguan terhadap kredibiliti mereka. Saya mempertahankan profession juruterbang ini. Kalau ada kes spesifik, rujuk kepada kita. Tindakan tegas sudah tentu akan diambil oleh pihak CAM. Kalau mana-mana juruterbang yang ada menyalahgunakan dadah ataupun apa-apa elemen yang tidak baik ini, maka mereka akan digantung lesen mereka daripada menjadi juruterbang. Tetapi kita juga harap bahawa keyakinan orang ramai terhadap kredibiliti dan juga maruah profession juruterbang ini dipertahankan supaya tidak ada apa-apa tuduhan yang tidak berasas terhadap mereka. Terima kasih. Kalau Minta ada laluan. Yang Berhormat Menteri, bukan saja juruterbang, malah semua type of transportation, especially services. Cuma yang saya bangkit just now kerana di akhir ucapan saya itu saya ada sebut juga ferry Langkawi. Saya ingat Yang Berhormat nak jawab bab ferry. Sebab selepas saya sebut saya ferry, Datuk Speaker suruh saya berhenti. Jadi soalan tu memang kena dengan menteri yang nak jawab. Jadi boleh saya tanya tambahan berhubung dengan ferry Yang Berhormat? Terima kasih Yang Berhormat. 5 akan datang di Langkawi bulan Mei. Dan sekarang ini kita mempunyai masalah. Dan masalah ini sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, masih berpanjangan. Soal feri ke Langkawi. Dan feri ini juga merupakan salah satu jalan masuk ke Langkawi selain daripada melalui udara. Dan kita menghadapi masalah Yang Berhormat. 5 menganggarkan lebih kurang 3 juta manusia yang akan datang. Dari mana manusia-manusia itu akan masuk? Sekiranya feri hanya 2 trip satu hari. Dan satu trip lebih kurang 500 feri. Dan sekarang ini kerja-kerja gerudi pasir sedang berjalan. Dan gerudi pasir ini tak kena tempat. Dia di tengah laut. Yang menjadi masalah di tepi-tepi jeti. Dan sekarang ini kapal besar tak dapat. Dan saya telah berjumpa dengan operator-operator kapal ini dan mereka ini menggunakan kapal yang agak besar. Dan saya juga berjumpa dengan rakan-rakan yang pernah berniaga berhubung dengan feri. Mereka kata feri-feri kecil boleh masuk. Jadi saya memohon pertolongan Yang Berhormat Menteri. Dan saya tahu Yang Berhormat Menteri kita kena selesai masalah ini sebelum 5. Jadi feri-feri kecil diminta supaya beroperasi di Langkawi. Dan juga Yang Berhormat Menteri, saya memerlukan bantuan Yang Berhormat Menteri untuk kapal terbang. Dulu kita ada Emirates, kita ada Qatar. Sekarang hanya MAS, AirAsia dan Singapore Airlines. Jadi saya minta kalau boleh khidmat Yang Berhormat Menteri untuk membawa pelancong-pelancong ini ke Pulau Langkawi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang Berhormat, dia pengurukan, bukannya gerudi pasir, pengurukan pasir. Yang keduanya ialah memang saya tahu masalah yang dihadapi oleh operasi feri di Langkawi di antara Kuala Kedah, Kuala Perlis ke Langkawi. Bulan Disember yang lalu pun saya telah berjumpa dengan juga beberapa pihak daripada Langkawi yang mengemukakan isu yang sama. Memang saya telah meminta Jabatan Laut untuk mengadakan perbincangan dengan operator-operator untuk pastikan supaya operasi itu dapat dipanjangkan, diperbanyakkan. Dan memang betul bahawa kebanyakan operator sekarang ini menggunakan kapal-kapal ataupun feri-feri besar. Dan sepatutnya lebih banyak feri kecil digunakan supaya kekerapannya itu boleh ditambah. Jadi kita terbuka kepada mana-mana pengusaha. Kalau ada mana-mana pengusaha yang menghadapi apa-apa masalah dari segi pelesenan dan teknikal, boleh berhubung dengan kita, kita akan memberikan facilitation. Dan kita juga akan mengambil langkah yang proaktif untuk berhubung dengan operator-operator ini supaya perkhidmatan feri ini dapat ditambah baik.
terutamanya semasa 5. Memang 5 bukan sahaja Yang Berhormat Langkawi yang prihatin terhadap penganjuran 5. 5 ini dianjurkan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan merupakan penganjur bersama. Sudah tentu kita nak melihat kejayaan 5 itu. Kita pun tahu masalah yang dihadapi. Dari segi penerbangan, dari segi perkhidmatan ferry, semua itu akan kita cuba selesaikan sebelum kedatangan penganjuran 5 pada bulan Mei nanti. Okay? Kita Menteri, memang ada perhatian yang serius. Jadi sebab saya masa dah habis. Boleh satu soalan daripada Johor. Tanya dia Hulu Selangor je. Sri Gading. Ya. Sri Gading. Menteri nak. Dah Hulu Selangor ada tanya soalan yang tadi. Menteri saya bagi dua lagi. Silakan. Okay, dua yang berhormat. Dua last two. Sri Gading dan juga yang berhormat Hulu Selangor. Okey, terima kasih pada Menteri. Berkaitan dengan HSR Malaysia Singapura, adakah kerajaan berhasrat untuk meneruskan program ini ataupun projek ini kerana kita merasakan bahawa bagi negeri Johor projek HSR yang menghubungkan Malaysia dan Singapura memberikan impak kepada Johor khususnya. Terima kasih. Okey, last. Hulu Selangor ada bertanya dalam perbahasan saya itu hari berkaitan dengan AES. Menteri nak bagi kat siapa? Last ni. Kuala Kedah pun ada juga. Kulim. Berkaitan dengan AES. Silakan dulu saya. Ya, soalan Kuala Kedah. Kenangan JT. Mohon penjelasan dulu tu. Hello. Kulim Okey, saya nak bertanya. Tadi Kuala Kedah kan? Kulim Bandar Baru tak ada dalam senarai. Ya, Kuala Kedah. Kuala Kedah ada dalam senarai. Ya, saya tahu. Ya, Kuala Kedah ada. Ini berkenaan dengan jeti Kuala Kedah. Okey, yang pertamanya Datuk Ketua, saya nak mengingatkan ahli-ahli berhormat, khususnya ahli-ahli berhormat yang mungkin baru dalam Dewan Yang Mulia ini. Semasa penggulungan ini, biasanya Menteri hanya menjawab isu-isu yang dibangkitkan semasa perbahasan. Seperti biasa, memang dalam pencerahan kita memberikan sedikit kelonggaran untuk membangkitkan isu-isu baru. Cuma isu-isu yang pokoknya dia isu-isu dasar seperti isu HSR. Sudah tentu apabila dibangkitkan, kita akan mendapatkan jawapan rasmi daripada pihak kementerian untuk dijawab. Walaupun saya tahu statusnya, tetapi saya harap apa yang dibangkitkan itu, saya mungkin ada ruang yang lain, ada platform yang lain untuk menjawab isu berkenaan dengan HSR tersebut. Berkenaan dengan Kuala Kedah. Kuala Kedah, projek meroboh membina menaik taraf jeti dan terminal penumpang kargo dan ro-ro Kuala Kedah dijangka akan ditender semula pada bulan Mac 2023, iaitu pada bulan depan. Tempoh pembinaan projek adalah selama 36 bulan. Memang saya tahu projek ini telah tertangguh. Kali pertama saya jadi Menteri Pengangkutan, memang tender dah buat. Dah di award pun, tapi mungkin ditender semula dan sebagainya. Ada masalah-masalah teknikal yang berada di Kuala Kedah, dan saya juga amat mengharapkan bahawa jeti di Kuala Kedah ini dapat ditingkatkan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Okay. Yang lain-lain itu berkenaan dengan AES, saya akan memberikan jawapan secara bertulis, dan juga saya mohon maaf kepada ahli-ahli yang lain yang mungkin tak sempat saya jawab, tetapi semua jawapan ini ada dan kita akan memberikan jawapan secara berkaitan dengan tudung pramugari. Terima kasih. Bertulis kepada semua. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah pun menyentuh isu berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan. Terima kasih Menteri Pengangkutan. Sekarang saya jemput Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Silakan. Tuan Yang Dipertua, saya berterima kasih pada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam bahas titah diraja. Kesemuanya seramai 45 orang. Ini menandakan bahawa semua ahli parlimen peka terhadap keterjaminan makanan kerana ia sekarang menjadi isu global di atas muka bumi ini. Soal climate change, perubahan cuaca adalah perkara real yang berlaku di dunia sekarang ini, dan juga keadaan politik yang tidak menentu berlaku terjejas sedikit soal keterjaminan makanan. Saya sebut di sini perkara-perkara global climate change. Kita tahu Kanada negeri yang paling sejuk
minus 35 tahun lepas, negara yang paling panas, hutannya banyak terbakar. Di Eropah pula, Perancis menjadi ibu kota yang paling panas. Sehingga banyak penduduk di situ buka baju dan mandi di air-air pancut di tengah bandar. Arab Saudi pula dilanda salji dan Pakistan dilanda banjir yang begitu besar. Dan sekarang gerak gempa di Turki dan Syria di antara dalam sejarah yang paling besar yang memakan korban puluhan ribu dan mayat di bawah timbunan sedang dicari sekarang ini. Kemungkinan angka kematian akan mengejutkan kita apa yang berlaku di Turki dan Syria itu. Semua kejadian-kejadian ini menyebabkan dunia mengambil perhatian soal keterjaminan makanan. Ia menjadi world issue kerana kita tahu ada negara-negara seperti di Afrika, bukan soal makanan mahal atau tidak, tetapi tak ada makanan setengah-setengah negara menyebabkan mereka mati kebuluran. Di atas sikap itulah ahli-ahli parlimen di Malaysia ini dalam hal keterjaminan makanan, dia tak mengira batas politik. Tak ada pihak pembangkang atau kerajaan. Semuanya bercakap terhadap concern mereka, apa yang sedang berlaku dan akan berlaku. Sebab itulah yang mengambil bahagian hal keterjemahan makanan ini, titiwangsa, ledang, larut, arau, tumpat, beluran, air hitam, paguh, Selambau, Labuan, Tuaran, Jerai, Betung, Rasah, Bacok, Parit Sulong, Seri Aman, Simpang Renggam, Tanjung Karang, Rauk, Mersing, Sek, Keluang, Gerik, Bentong, Temeloh, Kuala Terengganu, Taling Jaya, Shah Alam, Kubang Krian, Kubang Pasu, Bagan Serai, Kuala Kedah, Merbuk, Tenom, Parit Bunta, Tangga Batu, Sabak Bernam, Batu Kawan, Kuala Kangsa, Tanjung Manis, Kuantan, Ulu Terengganu, Pasir Salak, Jasin. Oleh itu, jawapan saya pada hari ini, saya tidak akan jawab satu persatu, jawab secara umum. Satu persatu itu akan dijawab secara bertulis. Karena kalau nak jawab satu persatu, saya akan habiskan barangkali pukul 7 malam. Masa diberi 40 minit, saya akan cuba secara umum. Dan kalau tak terjawab yang disoal, yang ditanya oleh ahli parlimen 45 orang itu, akan dituruti dengan jawapan bertulis. Memang kita lihat masalah yang ditimbulkan selalu dan kita cuba cari penyelesaian terbaik ialah masalah telur. Kita akui 2 tahun yang lalu, terutama sekali bermulanya soal pandemik ini, COVID-19, yang menyebabkan berlaku kekurangan pekerja dan sebagainya, menyebabkan kerajaan terpaksa memberi subsidi yang begitu tinggi untuk menstabilkan harga. Kita faham kenapa kerajaan sebelum ini memberi subsidi itu, kerana kalau tak diberi, harga ayam dan telur akan naik melambung. Sebab itu subsidi diberi untuk ayam 1 kilo 80 sen dan untuk telur lebih kurang 10 sen. Kalau tanpa subsidi itu, maka kita akan lihat keadaan akan berlaku lebih dahsyat, terutama sekali hal pengurangan telur di negara ini. Dan kita lihat misalnya bulan 10 tahun 22, kekurangan telur sebanyak 118 juta. Bulan 11 tahun 22, kekurangan telur 180 juta. Bulan Disember yang lalu 1.2 juta. Bulan 1 tahun 23 sudah lebih 160 juta. Kalau ada kekurangan di mana tempat, itu soal distribution yang perlu dititik beratkan. Sebab itu kita harap keadaan telur dan ayam ini akan beransur stabil dari masa ke semasa.
Soal kenaikan harga makanan dan termasuklah ayam, telur, daging dan sebagainya, di antaranya masalah kita mengimport bahan makanan itu begitu tinggi yang tidak boleh disediakan di Malaysia. Misalnya grain corn dan juga jagung dan grain corn dan juga soya. Grain corn sedang diusahakan daripada kerajaan dahulu telah membuat percubaan di negeri Perlis dan ianya sekarang ini kita lihat boleh dikembangkan di mana-mana negeri, dan kerjasama semua termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Luar Bandar, kementerian yang lain akan berusaha supaya kita dapat menanam jagung secara besar-besaran kerana ia boleh menyelamatkan bilion import jagung grain corn ini yang kita import daripada Brazil dan juga Argentina. Tetapi soya masih lagi perlu kita import, belum ada teknologi yang baik untuk menanam soya di Malaysia Barat ataupun Malaysia Timur. Sebab itulah di Negeri Sembilan. Sebab itulah kita lihat bahawa dari segi itu pemulihan sedikit demi sedikit ini akan memberi kestabilan pada masa yang akan datang. Mengikut kebergantungan kepada sumber jagung import sebanyak 30% melalui inisiatif penanaman jagung bijian dan negara yang berkeluasan sehingga 80,000 hektar dengan sasaran pengeluaran jagung bijian tempatan sebanyak 1.44 juta menjelang 2032. Artinya bukanlah kita tanam pada hari ini, masalah jagung akan selesai pada tahun depan. Tapi percubaan dibuat di negeri Perlis dan ianya memberi hasil yang baik dan akan diusahakan secara besar-besaran tahun ini dan tahun depan. Menawarkan pinjaman mudah melalui agro bank sebanyak 300 juta kepada penternak ayam melalui dana pembiayaan agro makanan untuk membantu penternak yang kecil-kecil ini untuk membanyakkan ayam di Malaysia ini. Minta penjelasan. Ya, Muhammad. Boleh. Sama sendiri pun nak tanya. Ya, Muhammad, saya mengikuti jawapan yang telah disampaikan. Ya, memang benar. Kerajaan terdahulu kita bagi subsidi daripada 5 sen untuk telur, 3 sen kepada 10 sen. Dan harga ayam kita beri 80 sen. Sebab tu kita lihat harga ayam tu dapat kita turunkan. Kalau tidak, dia akan float dengan harga tinggi. Betul. Satu tindakan yang kita rasa terpaksa dibuat. Tapi saya pernah bangkit dalam perbahasan saya. Telur yang Muhammad sebut 120 juta tak cukup, 180 juta tak cukup telur. Jadi dalam keadaan ini, apakah formula? Sebab yang Muhammad semalam umumkan, iaitu selepas 30 Jun, masalah ini akan selesai kerana kita akan floatkan. Soalan saya secara spesifik dalam perbahasan saya sebutkan, bagaimana dengan kedudukan Januari? Apabila Januari mereka tak tahu sama ada bagi atau tidak 10 sen, sebab tu orang tak beli ayam. Kemudian bulan Februari dah 22 hari bulan, tak ada satu jawapan. Jadi bila sampai 30 Jun nanti, maka masalah dia akan berlarutan. Jadi dalam beberapa bulan ni kita akan akan berdepan dengan Ramadan dan Hari Raya. Itu kekhawatiran kita. Kita tak nak kerajaan disebu bila tak cukup telur. Dalam konteks ni yang bermakna, saya bawa telur ni daripada India. Ya, saya beli 50 sen. Ini adalah telur Malaysia. Yang nak cari 45 sen, 43 sen ni harga dikawal. Tengok saiz dia. Kita dapat lihat harga India, telur India ni 50 sen lebih kecil. Ini lebih besar. Ini yang kekurangan. Kalau kata telur yang omega ni, telur kampung 76 sen, orang nak beli, orang kaya berada dia boleh beli. Tetapi inilah puncanya untuk membantu SME, khususnya orang Melayu nak buat kuih. Jadi saya nak bertanya Yang Berhormat, dalam tempoh 6 bulan ini, adakah kita masih lagi bagi 10 sen subsidi? Ataupun dengan cara apa membantu keluarga yang tidak kurang berada? Ataupun terus float saja akan ditanggung oleh pengguna? Itu pertama. Kedua, kita telah membayar 1.7 bilion untuk penternak ayam dan telur selama ini.
Jadi adakah wang tu telah diperuntukkan kepada peternak yang mana kesinambungan penternakan tu boleh dijalankan sehingga untuk 6 bulan ini kritikal untuk kerajaan. Kerana kita nak menyampaikan mesej kerajaan mampu menguruskan krisis telur. Jadi dua perkara ini kalau kita dapat urus dengan baik, saya rasa rakyat akan rasa tahu dia ada pilihan. Kita mengampungkan harga tapi tak ada komponen untuk kita nak menampung kenaikan itu akan datangkan kesan kepada mereka yang kurang berada. Okey. Ya, minta penjelasan. Terima kasih. Datuk Speaker minta penjelasan juga. Menteri nak jawab dulu kan nak satu ucapan baru jawab berkaitan, dulu. Boleh berkaitan. Saya cuma nak dapat penjelasan daripada Yang Mohd Menteri bercakap tentang telur tadi, telur import daripada India. Kalau boleh diberikan berapakah syarikat